Saya dulu pun mula-mula masuk banyak benda yang tak ada, tapi kita lama-lama kita tambah kan. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Jidin Sembang. Hari ni kita nak sembang tentang satu tajuk yang sebelum masuk IPG ataupun awal-awal masuk IPG, apa yang kena ada. Kita nak sembang tentang 5 perkara persediaan sebelum masuk ke IPG. Yang mana calon-calon IPG, bakal-bakal guru sekarang ni ternanti-nanti, tertunggu-tunggu kan. Apa nak buat, apa nak bawa, apa nak perlu ada sebelum kita masuk ke IPG. So kita sembang-sembang santai sikit hari ni. Sepanjang tempoh PKP ni, untuk batch yang intake 2020 ni dia special. Temuduga dia secara online kan. Jadi korang semua tak melalui lah fasa temuduga dalam bilik UKCG yang ujian fizikal secara berdepan-depan kan. So apa yang korang hadapi adalah cabaran baru, norma baru, buat temuduga secara online, buat video kan. Tapi pada tu, apabila dapat offer, confirm dapat tawaran ke IPG, apa yang perlu bawa, apa yang perlu ada, supaya kita tak terkial-kial, supaya kita tak masuk IPG nanti kan, ni tak ada, susah. Kalau IPG dekat tak apalah, boleh balik rumah ambil. Kalau IPG jauh kan, duduk kat Selangor, IPG kat Perlis, bukan boleh patah balik kan. Kita sembang santai. 5 persediaan sebelum masuk IPG. Persediaan yang pertama adalah lengkapkan fail anda. Maksudnya adalah buat satu fail khas, masukkan segala dokumen penting yang ada dalam tu. Surat beranak, IC, sijil SPM ataupun slip SPM, sijil co-curriculum, sijil yang penting-penting lah kan, yang mana kita cakap sewaktu interview video ataupun video lain-lain, tambah masuk, jadikan satu file khas. Kalau boleh photostate lah 2-3 keping kan, sebab nanti bila kita pergi ke IPG pendaftaran, ada dia minta benda-benda ni untuk pendaftaran. Okey, boleh standby, benda tu kena lengkap, dipermudahkan nanti urusan. Dan juga lengkapkan segala borang yang ada. Zaman saya dulu intake 2007, borang pos. Kita tunggu ni postman datang pos kan, dapat borang, isi borang, tulis tangan, kena buat stamp, kena pergi pejabat pos, kena isi penjamin, jumpa penjamin, sign, tanda tangan apa semua. Kalau sekarang ini kebanyakannya online, tengok pada website kan, apa yang perlu isi, apa yang perlu buat, lengkapkan sebelum anda masuk ke IPG. Kalau ada perlukan penjamin, perlu buat stamp, lengkapkan semua, siap-siap supaya nanti senang. Nanti dah pergi IPG, dah nak daftar, tak sign lagi, susah kan. Kalau jauh rumah kita susah. So kita dapatkan maklumat tu awal-awal, lengkapkan fail, pergi IPG, letak je fail atas meja pendaftaran, selesai. Persediaan yang kedua, pakaian. Masuk IPG, baju apa nak bawa, seluar apa nak bawa kan, sama ke kita belajar kat tempat-tempat lain. Okey, berdasarkan pengalaman saya, of course kita perlu ada banyak baju kemeja. Banyak ni maksudnya tak payahlah sampai 10. Maksudnya kalau dalam seminggu tu taklah pakai baju yang sama kan, boleh tukar-tukar lah. Baju kemeja untuk lelaki, baju kemeja, seluar slack, kena ada tie, stokin, kasut kulit. Untuk perempuan pula baju kurung, tudung, kasut bertutup. Tak boleh pakai kasut yang terbuka. Ada kasut terbuka ke? Tapi kasut bertutup lah kan. Okey, untuk yang bukan Islam, janganlah pakai pakaian yang menjolok mata, tapi pakai pakaian yang sopan. Okey, so itu pakaian formal, pakaian kelas formal yang perlu ada. Dan kemeja tu pula janganlah kemeja yang bercorak-corak yang pelik-pelik kan. Kita nak pergi kelas, kita nak pergi kuliah, pakai kemeja yang plain. Ada corak-corak, petak-petak sikit, jalur-jalur tak apalah, tapi janganlah terlampau sangat kan. Yang kedua, pakaian sukan. Mesti ada t-shirt tapi bercollar. Setiap kali aktiviti kat IPG, kita akan pakai t-shirt collar, tak boleh pakai round neck kan. Yang kedua, seluar track, kasut sukan. Sebab kita memang akan ada aktiviti sukan, memang akan ada gerko, memang akan ada, anda akan terlibat lah dengan benda-benda ni kan. So pastikan ada.
Plus kalau korang ni kaki futsal, kaki bola, bawa lah kasut bola, bawa kasut futsal. Korang akan jumpa lah dengan batch-batch senior-senior, dengan geng-geng bola ni, nanti rugby, bola semua ada, bawa lah, nanti korang boleh join lah main sekali. Tapi untuk kelengkapan pergi kuliah, pakaian-pakaian dia macam tu lah tadi. Selain tu, bawa lah pakaian harian korang, baju Melayu, kain plekat, semua keperluan-keperluan harian. Tapi untuk pergi ke kuliah, itu pakaian-pakaian yang tadi. Dan warna, mesti ada t-shirt collar putih dan juga kemeja putih satu. Mesti ada satu yang terutama masa awal-awal tu lah, masa orientasi tu kan. Dia nak tengok kita ni macam student lah awal-awal kan. Okay. Jadi benda tu kena bersedia. Persediaan yang ketiga adalah kelengkapan diri. Maksud dia kelengkapan diri ni adalah macam kita nak masuk asrama kan, sebab dekat live kat IPG korang kena duduk asrama, mungkin sampai satu tahap asrama penuh korang kena duduk luar, macam saya lah duduk asrama 3 ke 4 tahun, 3 tahun, lepas tu baru sewa kat rumah luar. Tapi sepanjang 3 tahun kat asrama tu kita kena adalah kelengkapan, kita kena ada hanger nak sangkut baju, kena ada baldi, kena ada barang mandian, kita kena ada keperluan harian lah, senang cakap kan. Jadi kita pergi, baju ada, hanger tak ada, nak sangkut macam mana kan. Kita nak pergi mandi, nak basuh baju semua, tak ada barang. Okay, jadi keperluan tu perlu disediakan. Yang keempat, yang ini adalah keperluan yang sangat penting, perlu ada dalam tempoh di IPG. Tapi kalau mampu, sediakan. Kalau tak mampu, mungkin ada kelonggaran ataupun ada cara lain. Apa bendanya? Iaitu laptop. Laptop sangat penting dekat IPG sebab korang akan buat assignment pakai laptop, buat presentation pakai laptop, cari bahan pakai laptop. Kebanyakannya memang pakai laptop. Lagi-lagi zaman ICT sekarang ni, sikit-sikit present, sikit-sikit ni, semua nak pakai laptop, semua nak search. Jadi laptop memang penting. Tapi ada je student yang daripada awal masuk sampai akhir dia tak ada laptop. Jadi dia pinjam laptop kawan kan. Jadi tak nice lah kan. Dia macam, kelemahan dia adalah bila kita nak buat assignment, nak pakai laptop kawan, kita kena tunggu timing orang. Timing orang kadang-kadang orang nak buat waktu malam. Tapi waktu orang nak pakai, kita nak pinjam. Jadi tak nice lah, tak sedap lah. So, boleh juga buat dekat library. Tapi kat library waktu pagi lah. Waktu petang ataupun malam ataupun cuti, kita tak boleh buat assignment sebab tak ada laptop. So kadang-kadang laptop orang ni, kawan-kawan ni ada privacy dia. Lepas tu laptop dia nak main game ke, nak tengok movie kan. Kita pula tak nak sibuk nak pinjam. Jadi tak syok lah kat situ. Tapi untuk awal masuk ni, kalau tak mampu, tak apa. Jangan jadikan dia satu beban untuk adakan laptop. Awal-awal ni tak apa. Tapi bila nanti dah dapat allowance, kumpul-kumpul, boleh belikan satu laptop. Sebab nanti sepanjang perjalanan di IPG tu korang akan gunakan. Lagi-lagi dah start dengan praktikum, kajian tindakan, nak kena present depan lecturer, kerja group, macam-macam lah. Kerja berkumpulan, semua kena pakai laptop. So, kena sediakan. Tapi sebelum masuk ni, belum lagi lah betul-betul memerlukan untuk awal-awal ni. Kan, kalau tak mampu, tak apa. Kalau mampu, boleh sediakan, terbaik lah. Plus, printer. Printer juga perlu. Laptop, printer. Buat print. Assignment memang korang kena print. Korang boleh print dekat luar. Korang boleh print dekat kawan. Tapi dia cost. Kan? So, kalau korang ada printer, korang print sendiri, korang tak kacau orang, tak kacau siapa-siapa kan. So, benda ni penting. Tapi bukanlah untuk awal masuk ni. Bila dah lama sikit ada allowance, kumpul duit, boleh beli, mampu beli. Tapi kalau korang keluarga yang ada-ada, bolehlah sediakan awal, tak ada masalah. Yang kelima adalah persiapan fizikal dan mental. Daripada perubahan daripada zaman sekolah nak ke zaman IPG ataupun zaman Institut Pengajian Tinggi kan, korang perlu ubah mindset. Persediaan mindset tu kena tukar kan. Macam saya dulu mula-mula masuk IPG, lecturer tu kita panggil cikgu sebab dia biasa. Zaman sekolah kita akan panggil cikgu kan. Kita masuk IPG pun kita dah terbiasa panggil cikgu awal-awal lah. Lama-lama kita panggil lah puan, encik kan. Lama-lama kita dapat lah benda tu. Tapi awal-awal kita akan terbawa-bawa di zaman sekolah. So dekat IPG mindset kena ubah, yang kita dah masuk ke satu alam IPT, pengajian tinggi, bukan lagi di zaman sekolah. Yang mana pengajian tinggi ni, first, kita tak pergi macam sekolah, ada jadual pukul 7 sampai pukul 1.
Yang mana dekat IPG ni jadual dia kadang-kadang petang pun ada kelas, ada teori, ada praktikal, lepas tu ada aktiviti padang kan. Kadang-kadang pagi kelas 8, 10 ataupun 8 sampai 9. Lepas tu ada gap sikit. Lepas tu tengah hari lepas Zuhur sambung kelas. Macam tu. Di suasana dia lain, tak sama macam zaman sekolah. So mindset ni kena ubah, kena bersedia dari segi masa. Penjagaan masa sangat penting. Kena lecturer yang strict, memang dia ambil rekod datang lambat, tak datang kuliah, itu akan menjejaskan lah kan. Kita kena ubah yang kita ni berada di satu tahap yang lebih tinggi. Bukan lagi di zaman sekolah. Bukan lagi semua benda cikgu bagi. Okay, buat latihan ni, ambil ni nota, buat ni, buat ni. Tak ada. Zaman IPG, masuk kuliah, lecturer bagi tajuk je. Okay, awak buat kumpulan ni, tajuk ni. Kumpulan ni, tajuk ni, dismiss. Apa nak buat? Korang bincang lah dalam grup. Korang lah cari bahan sendiri. Buat presentation sendiri. Semua persediaan sendiri. Lecturer hanya penasihat. Bagi tajuk je. Nanti present, lecturer duduk depan dengar. Apa tak kena, lecturer cakap. Itu je. Dia bukan macam zaman sekolah. Zaman sekolah cikgu cakap, okay, ambil nota, buat. Ambil latihan, buat. Semua cikgu bagi. Tapi dekat IPG, lecturer hanya pemudah cara. Dia hanya macam, okay, awak buat ni. And then tak faham, baru kita jumpa dia. Kan? Sebab lain suasana dia. So kita kena ubah, bersedia perubahan itu lebih awal. So itulah sedikit sebanyak 5 tips tentang persediaan sebelum masuk ke IPG. Sebenarnya seronok kan, kita excited, tertunggu-tunggu nak masuk. Lagi-lagi pula batch 2020 ni, batch yang special. Kita tak tahu bila masuk, kita tak tahu nak masuk tu macam mana SOP dia, macam mana prosedur dia, lain ke suasana dalam kelas dia, tak tahu. So batch korang ni akan tertanya-tanya macam mana. So sedikit sebanyak tips yang saya share tadi, bolehlah korang praktikkan, bolehlah korang bersedia lebih awal supaya bila masuk ke IPG tak jadi masalah. Semoga dipermudahkan semua urusan korang. Kepada yang bakal masuk ke IPG, bersedia lebih awal supaya urusan korang dipermudahkan. Yang tidak diterima, tak apa. Mungkin rezeki di tempat lain. Sebab rezeki tak pernah salah alamat. Good luck kepada semua calon-calon, bakal-bakal guru. InsyaAllah kita jumpa untuk video akan datang. Like, share dan subscribe. Okay? Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.